Ada nak sign orang? Ada? Ada? Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Al-Fatihah ila ruh sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min anbiya'i mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيسى سيدنا صلى الله عليه وسلم مقدم محمد بن علي بعلو وجميع سادتنا البعل وكافة عباد الله والصالحين وخصوصا صاحب الموضوع في الكتاب سيدنا أبو حامد الإمام أبو حامد محمد الغزالي وأصوله ولم الشيخ أحمد ذا الحقوق المجمعين إن الله يعلي درجاته في الجنة وأن الله يكثر مضبط مضاعف حسنة وجعلنا من حزبه ونفعنا بهم بالمشرار في ديننا والآخرة ثم إلى أرواحكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله تشمل مغفرة أن الله يفتح علينا فتح على العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويجعلنا من الناصرين أن الله يختم لنا بالحسنى وراضا عنا وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على ورسولك النبي الأمي وعلى آله بعدد علمك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وعنا عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثواب من الله تعالى. رب اشرح لي ibu ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majlis kebaikan. Mudah-mudahan taufik kepada kita untuk melakukan kebaikan, sentiasa mendapat taufik untuk berada di tempat-tempat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita dalam petunjuk taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga ke akhir hayat kita, lalu dimatikan dengan husnul khatimah dan dibangkitkan di akhirat dalam yang mulia. Salah satu bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Rajab. Yang mana dalam bulan Rajab ada keberkatan yang dikurniakan Allah. Isyarat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati bagi kami, untuk kami bulan Rajab, Sya'ban dan sampaikan dalam bulan Ramadan. Maka daripada isyarat doa Nabi, daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, isyarat bahawa dalam bulan Rajab ada keberkatan, dalam bulan Sya'ban ada keberkatan.
Maka bagaimana untuk meraih keberkatan bulan Rajab, bulan Syaban dan keberkatan dalam bulan Ramadan? Maka para ulama kita menekankan nak dapat keberkatan bulan Ramadan, pertama sekali dengan bertaubat nasuha, perbetulkan taubat. Taubat dituntut setiap hari, ya, setiap hari, setiap waktu, setiap keadaan, setiap detik, setiap masa kita dituntut bertaubat. Kalau daripada perkara dosa, maka wajib taubat. Daripada perkara makruh, disunatkan bertaubat. Dan sentiasa perbaharui taubat. Maka dituntut. Maka dalam bulan Rajab, lebih-lebih lagi lah kan, bulan-bulan yang mulia, lebih-lebih lagi dituntut perbaharui, tahqiq, perbetulkan taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dalam bulan-bulan yang mulia masih tak bertaubat. Dalam bulan-bulan yang mulia tak bertaubat, maka rugi, tak dapat keberkatan bulan tersebut. Bulan Rajab tak dapat berkat, bulan Syaban tak dapat berkat, bulan Ramadan berlalu sia-sia. Orang lain musim hujan, dia musim kemarau. Maka wajib bertaubat. Nombor satunya apa dia? Nak taubat daripada apa? Daripada perkara yang haram. Bertaubat daripada makan haram. Bertaubat daripada pakai pakaian yang haram. Dan wa ta'atun mimman harami ya'kulu mithlul bina fa huwa mujin yuj'alu. Bertaubat makan sumber yang haram, daripada riba, daripada hasil yang haram. Seumpama buat bangunan daripada di tepian ombak, kan? Seumpama membuat bangunan mahligai istana di tepian ombak, istana pasir, kan? Di tepian ombak, buatlah macam mana hebat sekalipun hancur, kan? Berlalu begitu saja. Solat 1000 rakaat daripada tenaga dapat daripada makan haram, kan? Maka berlalu macam tu, sia-sia. Solat 1000 rakaat dengan pakai daripada pakaian haram, maka 1000 rakaat tersebut tak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rugi, sia-sia. Maka nombor satu sekali taubat daripada sumber makanan yang haram, sumber pakai yang haram. Mahfum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang yang pakaiannya dia beli dengan 100 dirham umpamanya, kan? 100 dirham, 99 dirham duit halal, 1 dirham duit haram, kan? Selagi mana dia pakai pakaian tersebut, Allah tak terima solat dia, kan? Maka itu penting untuk taubat daripada makan yang haram. Wa ta'atan mimman haram ya'kulu mithlul bina fa huwa mujin yaj'alu. Ketaatan daripada orang yang makan haram ni sia-sia, tak ada faedah, kan? Tak mendatangkan cahaya. Maka mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taubat nasuha daripada makanan yang haram. Apatah lagi kalau wajib taubat daripada dalam hati ada dendam, dengki dengan mana-mana orang Islam, daripada putuskan hubungan silaturahim, daripada derhaka ibu bapa, maka wajib bertaubat. Untuk dapat keberkatan bulan Rajab, wajib taubat. Maka dengan taubat sahaja pun, kan? Kalau satu orang tu amalan dia apa bulan Rajab, taubat aja dengan banyakkan istighfar. Tanda taubat, tanda orang yang bertaubat, dia akan banyak beristighfar. Tanda orang itu dia banyak bertaubat, yakni orang yang menyesal dengan dosa-dosa dia, maka di antara tandanya dia tinggalkan satu, kemudian dia akan banyak istighfar pada kesalahan dosanya, kan? Maka apa nama, dengan bertaubat saja daripada dosa-dosa ini, maka sudah melayakkan dia untuk dapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam nisfu Syaban, kan? Malam nisfu Syaban, orang ini layak. Tapi kalau orang ini dia buatlah puasa, dia buatlah amal yang lain, sedekah apa semua, tapi malam nisfu, tapi dia masih tak taubat daripada dendam, dengki dengan orang Islam. Dalam hati dia masih ada benci dengan orang Islam. Mana-mana orang Islam, ya, apatah lagi saudara mara dia, kaum kerabat dia, ya. Maka malam nisfu Syaban Allah tak pandang dia. Orang ni, orang lain Allah ampunkan, tapi dia tak dapat ampunan Allah walaupun dia puasa, walaupun dia baca Yasin malam nisfu Syaban. Maka begitu pentingnya untuk bertaubat. Jangan dalam hati kita ada dendam, dengki dengan mana-mana orang Islam. Jangan derhaka kepada ibu bapa, dan daripada dosa-dosa besar yang lain. Maka mudah-mudahan maka orang itu layak untuk dapat keberkatan bulan Rajab, Syaban.
Syaban dan keberkatan dalam bulan Ramadan, dan setiap masa dia dalam keberkatan insya-Allah. Maka dan sekurang-kurangnya berpuasa tak kurang 3 hari dalam bulan Rajab. Tak kurang, tiap-tiap bulan kita dituntut untuk berpuasa 3 hari, apatah lagi dalam bulan Rajab. Maka jangan kurang daripada 3 hari. Lebih, sebaiknya lebih. Isnin Khamis, hari putih 13, 14, 15, dan mana yang termampu lagi. Sekurang-kurangnya 3 hari. Dan apa-apa perbanyakkan bersedekah, dan amal-amal soleh yang lain, dan perbanyakkan istighfar. Sekurang-kurangnya 70 kali siang dan malam. Pagi dan petang 70 kali sekurang-kurangnya, 70 kali siang, 70 kali malam. Dan khususnya dengan lafaz Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kerana diriwayatkan dalam athar, siapa yang ucap tersebut tidak akan disentuh kulitnya oleh api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu beri taufik untuk kita bertaubat, mendapat taubat nasuha, tahqiqkan taubat kita, dapat taufik untuk beramal soleh, dipelihara daripada melakukan maksiat dalam bulan Rajab, Syaban, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita dalam bulan Ramadan digunakan 1000 keberkatan, bermacam-macam kebaikan dalam bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Lalu kita sambung dengan membaca kitab Bidayatul Hidayah. وقال سيدنا الإمام الغزالي رضي الله عنه نفعنا به في الدارين إلى أن قال, sambung daripada adab dengan ibu bapa. Betul. Adab dengan ibu bapa. Adab sebagai alif. Belum lah. Macam dah kalau ikut tanda. Dah adab dengan orang alim. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab orang alim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi fi darain ila anqal. Adab-adab orang alim, yakni adab-adab seorang guru. Jika engkau seorang guru, maka hendaklah engkau jaga adab-adab ini, yakni ihtimal, banyak sabar menanggung kesusahan. Kedua, lambat marah. Tiga, duduk dengan hibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Keempat, meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah Ta'ala kecuali terhadap orang zalim, kerana menegahkan daripada kezalimannya. Memilih tawadhu', yakni merendahkan diri daripada perhimpunan orang ramai dan majlis orang ramai. Meninggalkan bergurau dan bermain-main. Kasih sayang dengan murid dan lemah lembut dengan yang kurang pandai. Membimbing murid yang bebal, tidak memarahi murid yang bodoh. Tidak malu daripada berkata aku tidak tahu bagi masalah yang tidak diketahuinya. Memberikan perhatian kepada murid yang bertanya dan cuba memahami soalannya dengan baik. Menerima hujjah atau dalil yang dihadapkan kepadanya. Tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika ia tersalah. Melarang murid daripada ilmu yang boleh memudaratkan. Melarang murid daripada menghendaki yang lain daripada Allah dengan ilmunya. Melarang murid daripada menuntut ilmu fardu kifayah sebelum selesai daripada menuntut ilmu fardu ain. Dan ilmu yang fardu ain itu ialah ilmu yang berkaitan dengan membaikkan zahir dan batinnya dengan taqwa. Dan yang ke-17, memperbaiki diri sendiri dengan taqwa sebelum ia menyuruh orang lain, supaya murid-muridnya dapat mencontohi amalannya dan mengambil manfaat daripada percakapannya, yakni ilmunya.
Baik. Kemudian setelah selesai kita daripada membicarakan adab bersahabat dengan sahabat yang tak berpisah, itu adab bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih mengingatkan kita supaya menjaga adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sambung adab dengan makhluk, yakni dimulakan dengan adab orang alim. Adab orang alim. Jika anda seorang guru, maka ini adabnya. Maka sebab ini di antara kitab yang Imam Ghazali susun khususnya kepada penuntut ilmu. Maka penuntut ilmu bakal menjadi para ulama, para guru-guru, hatta ilmu fardu ain sekalipun. Maka ini di antara adab. Jika anda seorang guru, maka jaga adab sebagai seorang guru. Jaga adab sebagai seorang guru. Maka di antara adab seorang guru adalah sa'atul ihtimal, menanggung akan susah payah menjadi seorang guru dengan menanggung perangai pelajar yang macam-macam. Maka seorang guru hendaklah meluaskan dadanya, melapangkan dadanya, menerima segala macam jenis perangai pelajar. Maka hendaklah menanggung, bersedia untuk menanggung ujian daripada berbagai macam pelajar, perangai pelajar. Maka jangan mudah kalah. Hendaklah diingat akan bagaimana hal keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam-macam jenis manusia. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum, masya-Allah, ya, orang-orang yang baru nak belajar, orang-orang Badui, ya, orang-orang Badui macam mana cara aslinya orang Badui. Datang minta harta daripada Rasulullah. Cara tarik ridak dengan kasar, sentap begitu, buat macam member je. Ya. Sentap ridak macam sampai bercala leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemerahan kan. Merah dia sentap begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlembut dengan terima hal keadaan orang Badui. Memang perangainya macam tu, gayanya macam tu. Bukan kerana nak menghinakan, dah memang gaya hidupnya begitu. Maka begitu. Hendaklah terima hal keadaan pelajar. Apatah lagi kalau pelajar itu daripada kalangan berbagai tempat. Macam kita di Darul Mustafa, subhanallah, di Darul Mustafa satu dunia punya pelajar berkumpul di situ. Bermacam-macam budaya yang ada. Macam mana kita sebagai pelajar nak tahan kat tempat macam tu. Sebagai pelajar macam mana kita nak bertahan kat tempat macam tu. Yang jadi aib tempat kita, pada mereka tak ada apa. Yang jadi aib pada tempat mereka, pada kita tak ada apa. Lain-lain orang, lain-lain budaya. Kita punya budaya pantang ditepuk kepala, pantang disentuh, apatah lagi ditepuk, dipukul. Pada budaya mereka, sentuh kepala tak ada masalah. Kita kata tak boleh, ni aib. Dia orang kata, apa asal mana ada aib? Dipukul pula lagi. Mana ada aib? Dipukul, diketuk pula lagi. Tak ada aib. Apa pasal? Jadi macam-macam gaya, macam-macam perangai. Maka begitu. Dikatakan guru kita Al-Habib Umar hafizahullah, kalau satu orang mampu untuk bertahan di sini di Darul Mustafa, terima perangai macam-macam manusia, maka dia boleh pergi ke mana-mana dunia. Mana-mana tempat kat dunia dia boleh pergi untuk berdakwah, dia boleh. Manakala dia boleh bertahan kat situ, sebab kat situ terkumpulnya macam-macam manusia satu dunia. Daripada Afrika pun macam-macam. Daripada itu. Maka Malaysia, Indonesia lebih kurang budaya yang sama. Tapi kalau daripada Afrika, lain dia punya cara dia. Orang Arab, Yaman Utara, Yaman Selatan pun berbeza. Maka pada begitu. Jadi adab sebagai seorang alim, sebagai guru, maka hendaklah sa'atul ihtimal, bersedia untuk menanggung
macam-macam keadaan para penuntutnya. Kemudian walazumul hilm, berterusan tenang, lemah lembut, dan tidak dikuasai oleh kemarahan, tenang saja. Begitu hal keadaan Nabi SAW. Sehingga dikatakan dalam setengah riwayat khabar, wa kadal halim an yakuna nabiyan, hampir saja seorang yang halim, seorang yang tenang atau lemah lembut, seorang yang penyabar, yakuna nabiyan, hampir saja seorang yang halim untuk menjadi seorang nabi. Yang ini begitu dekatnya sifat halim itu dengan sifat kenabian. Hampir saja seorang yang halim itu untuk menjadi seorang nabi. Tapi tak dialah nabi ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sifat nabi itu apa dia? Halim, lemah lembut, penanggung, tak dikuasai oleh marah, mudah dikuasai oleh sifat marah. Maka hendaknya seorang alim, seorang yang pewaris Nabi SAW, pewaris Nabi, orang yang mewarisi akan ilmu Nabi SAW, hendaklah mempunyai sifat halim. Dan kemudian adalah seorang alim duduk dengan haibah, di hadapan para muridnya, duduk jaga cara duduknya, bukan duduk sembarangan. Supaya supaya orang merasai akan besarnya majlis. Duduk dengan haibah bukan untuk tunjuk hebat diri, tapi untuk rasa besarnya majlis, besarnya ilmu yang dibawa. Duduk dengan haibah, ala simatul uqar, dan duduk dengan tenang, duduk dengan haibah dan duduk dengan tenang bersama dengan manusia, khususnya orang awam, orang ramai, orang umum. Maka hendaklah duduk, jaga cara duduknya. Betul lagi kalau sesama para ulama, dijaga cara duduknya, bukan cara duduk sembarangan. Cara duduk di pasar-pasar, kedai kopi, tak boleh. Ini majlis ilmu, khususnya dalam majlis ilmu. Kalau majlis selepas itu, majlis minum-minum tak apa. Ini sedang dalam majlis ilmu, hendaklah jaga adab. Seorang alim, seorang guru hendaklah menjaga adab. Ada dikisahkan, ada satu orang alim, Masya Allah, datang satu orang dengan pakaian orang alim, satu orang syekh. Datang pakaian dengan satu orang syekh. Maka satu orang alim ni pun jaga, Masya Allah, jaga duduknya. Kalau tak depan pelajar yang umum biasa, pelajar harian, adabnya biasalah kan, tak perlu dijaga sangat. Tapi ada orang asing, lebih perlu jaga adab untuk menaikkan orang tersebut. Apatah lagi orang itu dengan gaya syekh, dengan serupannya, dengan lalu bila sampai waktu soal jawab, orang ini tanya soalan yang tak munasabah. Tanya soalan yang tak munasabah, soalan yang tak sepatutnya seorang yang nampak gaya ulama bertanya. Maka apabila nampak terkeluar dia punya itu, maka tahulah bahawa ini bukan orang alim, kan? Orang yang duduk depannya ini bukan orang alim. Bila tanya, kalau puasa, lebih kurang soalannya, kalau wajib berpuasa daripada terbit mata fajar sampai terbenam matahari. Lalu orang ini tanya, ya Syekh, macam mana kalau matahari tak terbenam? Macam mana kalau matahari tak terbenam? Ini bukan orang awam pun tak tanya soalan yang macam ini. Kan, orang awam pun tak tanya soalan macam ni. Lalu, okey, sekarang dah faham lah. Rupanya yang pakai serban imamah depan ni bukan nampak macam alim kan. Itu, maka bukan. Lalu dia terus buka cara duduk yang macam biasa, tak cara duduk seperti depan seorang yang alim.
Baik, jadi begitu. Apabila seorang alim hendaklah duduk dengan haibah, dengan jaga tenang, supaya begitu jaga haibahnya majlis, kebesarannya majlis. Barulah orang yang hadir dapat merasakan kebesaran majlis tersebut. Lalulah cahaya masuk dalam jiwa. Dan wa tarku takabbur ala jami'il ibad, dan meninggalkan takabur, meninggalkan takabur atas sekalian hamba-hamba Allah. Meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah Ta'ala. Tak boleh dia merasakan dirinya alim, tak boleh merasakan dirinya lebih mulia. Oh, mentang-mentang dia lebih alim, lepas tu dia merasakan diri lebih mulia, maka tak boleh. Hendaklah dia merasakan bahawa apa nama yang duduk depannya lebih mulia. Seperti apa nama Imam Ghazali telah bawakan sebelum-sebelum ini, macam mana supaya merasakan, tengok orang lebih berumur, berusia, orang ni lebih beramal, lebih banyak beramal. Nampak kanak-kanak tak ada dosa, lebih kurang dosa, kan? Yang muda lebih kurang dosa. Nampak apa nama, nampak ahli maksiat, boleh jadi orang ini bertaubat, dia lebih mulia daripada saya. Jadi begitu. Hendaknya seorang alim macam itu. Jangan merasa takabur, mentang-mentang ada ilmu, ilmu itu satu kemuliaan. Tapi tak boleh merasa, oh ni Allah mulia kan, apa nama, aku lebih mulia daripada. Tak tahu, hakikatnya kita tak tahu. Zahirnya je. Zahirnya sekarang, Masya Allah, ada ilmu, ada kita rajin solat, kan. Adalah dosa satu orang yang memandang mulia diri sendiri dengan sebuah amal soleh lebih berat daripada dosa orang yang melakukan dosa. Kita nampak ada satu orang buat dosa lah, kan? Orang tu hinalah perbuatan dosa tersebut. Tetapi kita yang pandang, kita yang apa nama tak buat dosa tersebut, kemudian kita rasa diri kita lagi mulia daripada orang tersebut. Kemudian kita merasa diri kita mulia daripada orang tersebut. Maka itu merasa diri mulia, takabur. Itu adalah dosa lebih berat daripada dosa orang tu buat. Merasa diri mulia dengan ketaatan kita lebih berat daripada dosa orang tu berbuat dosa. Dosa buat dosa je. Jadi kita tak tahu, boleh jadi dosa orang tu Allah ampunkan dia. Boleh jadi kita punya amal soleh Allah tak terima, kan? Maka itu berat. Maka hendaknya satu orang yang alim tidak merasakan dia lebih mulia daripada pelajar-pelajarnya. Maka hendaklah sentiasa merasakan diri ini lebih hina, walaupun dia lebih berilmu. Boleh jadi ilmu tu jadi hujah, jadi hujah peguam pendakwa, bukan menjadi pembela. Hakikat kita ketika kembali kepada Allah, kita tak tahu macam mana keadaan. Sekiranya Allah terima kita, maka ialah mulia. Ya. Dan Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa alaihissalam, sebagai satu tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Allah Musa alaihissalam bila ditanya, siapa yang paling alim, kan? Wahai Nabi Allah, ada tak manusia yang paling alim daripada kamu kat atas muka bumi ini? Lebih kurang soalannya. Nabi Allah Musa kata, Nabi Allah Musa fikir, aku Nabi zaman ini, zahirnya tak ada lah, kan? Fahaman Nabi Allah Musa, Nabi Allah Musa faham macam tu. Akulah Rasul zaman sekarang, kalimullah, boleh berbicara dengan Allah, diistimewakan Allah, Rasul ulul azmi. Tak ada yang lebih alim. Allah Subhanahu Wa Taala nak menegur Nabi Allah Musa, ya ada bahkan daripada hamba-Ku yang lebih alim, abdun min ibadina. Dan hamba ini pun salah seorang daripada hamba-hamba kami. Ramai lagi yang lebih alim daripada Nabi Allah Musa. Kan rupanya zahirnya nampak Nabi Allah Musa fikir, yalah aku Rasul ulul azmi, Rasul untuk zaman ini, maka tak ada yang lebih alim lah zahirnya. Tapi Allah SWT nak menegur, ada bahkan abdun min ibadina, salah seorang daripada hamba-hamba kami, salah seorang ada. Bahkan ada lagi, ramai lagi hamba Allah yang lebih alim daripada Nabi Allah Musa. Lalu Nabi Allah Musa pun, ya Allah ada, siapa dia nak jumpa, nak berguru dengannya, nak cari dia.
Lalu Allah beritahu pergi kat Majma'ul Bahrain kan. Jumpa dekat tempat pertemuan dua laut kan. Lalu Allah SWT bagi isyarat. Lalu dah berjumpa lah dengan bawa ikan, bawa makanan kan. Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Ilyas. Ilyas. Ataupun Ilyas. Pasal dengan salah seorang pembantunya kan, pemuda kan, Nabi Allah Ilyas. Kalau tak silap. Lalu berdua bawa bekalan makanan sampai satu tempat. Ikan tu melompat balik. Ikan dah makan separuh kan. Melompat balik, hidup balik, masuk dalam laut. Lepas tu berjalan. Terlupa kat mana ikan kita nak sambung makan ni kan. Maka pada kat itu, dah terlepas, patah balik kat tempat pertemuan dua laut. Lalu berjumpalah dengan Nabi Allah Khidir. Jadi sebegitu Nabi Allah Khidir. Jadi apa nama? Kat situ isyaratnya apa? Allah SWT nak beritahu bahawa jangan serahkan ilmu kepada Allah. Serahkan ilmu kepada Allah. Jangan merasa diri lebih alim. Jangan merasa diri lebih alim daripada itu. Jadi jangan merasa diri lebih mulia daripada orang lain. Kata Nabi Allah pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan takabur kecuali terhadap orang yang zalim, kecuali takabur kepada orang yang takabur. Takabur kepada orang yang takabur. Tapi itu pun takabur kepada orang yang takabur itu satu sedekah kan. Kita takabur kepada orang yang takabur satu sedekah. Tapi kena betul cara dia. Zahir aja macam takabur, bukan dalam hati kan. Ada orang takabur, ada orang action, ada orang sombong. Maka kita sombong dengan orang yang sombong satu sedekah untuk meredakan kesombongannya. Tapi bukan semua orang boleh kan. Kang nanti Kang jadi lagi Kang sombong betul-betul. Kalau nak bersedekah lalas kita jadi sombong betul-betul pula. Jadi takabur betul-betul. Berat kan. Jadi bagi orang-orang yang boleh boleh kawal hatinya, maka takabur kepada orang yang takabur sedekah. Maknanya dengan gaya bahasa untuk meredakan kesombongan orang yang sombong itu. Tujuannya supaya orang yang sombong itu kembali ke pangkal jalan, tersedar. Bukan dia saja yang hebat, ada lagi orang yang lebih hebat. Maka boleh, tapi bagi orang yang dah kukuh, jangan sampai dia jadi sombong betul-betul. Jangan jadi sampai dia takabur betul-betul kan. Zahir aja nampak macam takabur, tapi hati tetap boleh dijaga. Maka kena hati-hati. Bukan semua orang boleh kan. Jadi begitu, meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah kecuali terhadap orang yang zalim, orang yang sombong, untuk menegah kesombongannya, kezalimannya. Kemudian yang kelima, memilih tawaduk. Memilih jalan tawaduk. Lebih memilih untuk tawaduk, merendah diri dalam majlis-majlis atau perayaan. Orang ramai. Maknanya kalau ada majlis-majlis orang ramai, bukan majlis kita, kita datang sebagai jemputan, jangan kita tunggu nak disanjung orang. Datang-datang, duduk tempat, mana ni tak diraikan, duduk mana-mana tempat. Begitu keadaan guru-guru kita. Bagaimana keadaan Syekh Ramadan Al-Buti rahmatullahi alaih, datang majlis Habib Ali Al-Juhri kan. Ali Al-Juhri tengah buat majlis, beliau datang duduk ujung majlis. Orang tengok, masya-Allah, ini ulama besar Syria. Maka beliau tengok, Syekh Ramadan Putih, fadal, barulah dijemput. Maknanya bukan sampai terus ke depan, bukan begitu caranya kan. Jadi begitu, lebih utamakan tawaduk dalam majlis-majlis orang ramai. Begitu keadaan guru kita Habib Umar hafizahullah, tidak begitu. Sampai majlis dah berjalan, sampai mana tempat duduk, kita duduk. Kecuali orang ataupun yang pimpin majlis nampak, persilakan ke hadapan, barulah ke hadapan. Begitu juga masuk solat kan, masuk masjid. Kalau jemaah saf dah penuh, bukan kita ambil tempat orang. Kalau orang persilakan, orang mempersilakan untuk masuk, barulah satu orang ulama itu masuk kan. Jadi begitu, memilih untuk tawaduk dan meninggalkan
meninggalkan bergurau dan bermain-main. Satu orang ulama, satu orang guru tinggalkan banyak bergurau dan bermain-main. Di hadapan khususnya apatah, jadi di hadapan murid-muridnya. Kan ada waktu ketika sekali-sekala untuk buat cerita kelakar ke apa umpamanya, tak apa, jangan selalu. Dan warifik, dan berlemah lembut kasih sayang dengan murid, dan lemah lembut dengan yang kurang pandai, membimbing murid yang bebal, dan tidak memarahi murid yang bodoh, tidak malu daripada berkata aku tidak tahu. Imam Malik rahmatullahi alaih, beliau apabila ditanya, datang suatu tempat kemudian ditanya dengan masalah, sebahagian besar daripada soalan yang ditanya beliau tak jawab. Beliau jawab dengan la adri, aku tak tahu. Beliau hanya jawab beberapa soalan. Kemudian sebahagian besar daripada itu beliau jawab aku tak tahu. Maka jangan malu berkata aku tak tahu. Kadang-kadang dengan sebab memang tak tahu, kadang-kadang sebab tak tahu mana yang lebih baik untuk yang bertanya. Seperti Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, beliau pernah ditanya dengan soalan, beliau diam lama. Lalu orang tanya, ya Syah, takkan soalan mudah macam ni pun tak tahu jawab? Beliau jawab, ya, bukan aku tak tahu jawapannya, jawapannya tahu, tapi aku nak fikir apa yang jawapan yang sesuai untuk kamu. Kadang-kadang orang tanya, kita tak boleh jawab terus. Untuk orang itu sesuai jawapan yang mana? Misal untuk keadaan dia, untuk keadaan dia sesuai jawapan yang mana, fatwa yang mana. Lain-lain orang, lain-lain fatwa. Maka perlu tahu apa yang baik untuk orang tersebut. Bukan macam itu je keluar fatwa. Maka begitu. Maka tidak malu daripada berkata aku tidak tahu bagi masalah yang tidak diketahuinya. Kemudian memberikan perhatian kepada murid yang bertanya dan cuba memahami soalannya dengan baik. Kemudian menerima hujjah atau dalil yang dihadapkan kepadanya. Tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika ia tersalah. Begitulah keadaan para imam-imam yang besar. Mereka disebut dalam masalah khilaf, mereka mengajukan pendapat. Kadang-kadang yang mulanya imam ini berpandangan begini, imam ini berpandangan begini, setelah muzakarah, yang imam ini ambil pandangan orang ini, imam satu lagi ambil pandangan yang imam yang pertama itu tadi. Kerana berdasarkan begitu, menerima hujah masing-masing. Pada mereka hujahnya betul. Mana tak malu untuk meninggalkan pendapat yang lama bila dihadapkan dengan hujah atau dalil yang dihadapkan kepadanya. Dan tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika ia tersalah. Jangan malu untuk kembali kepada mengakui akan kesalahan. Apatah lagi kalau kesalahan itu kesalahan yang wajib. Kalau kesalahan itu kesalahan yang besar, yang kalau didiamkan boleh merosakkan umat. Seperti mana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau di zaman Mu'tazilahnya membantu dakwah bapa tirinya yang pahaman yang tak betul, pahaman Mu'tazilah. Lalu beliau isytiharkan, naik atas mimbar, siapa yang dah kenal, kenal. Siapa yang belum kenal, aku sekian-sekian, fulan bin fulan. Dulunya aku berpahaman begini. Sekarang aku tinggalkan pahaman itu, macam mana aku tanggalkan jubahku. Bila pakai jubah, tanggalkan jubah yang luar itulah kan. Jubah luar itu tinggalkan. Aku meninggalkan pahaman yang lama seperti aku meninggalkan jubah ini, menanggalkan jubah ini. Maka masyhur kisah taubat beliau. Dan beliau bertaubat berapa kali? Beliau taubat satu kali aja. Satu kali saja. Ada orang kata beliau taubat dua kali. Tak betul. Beliau taubat satu kali saja. Ini daripada fahaman Mu'tazilah kepada fahaman akidah ahli sunnah wal jamaah. Cumanya dari segi penulisan akidah beliau, ada ketika beliau karang ikut kaedah ulama
khalaf kan, dengan mendatangkan hujah-hujah dalil akal, dengan jalan takwil dan sebagainya. Kemudian ada ketika beliau karang kitab akidah dengan jalan ulama salaf, yakni lebihkan tauhid daripada takwil. Dua-dua tu ahli sunnah jamaah. Jadi beliau taubat cuma satu kali saja, kisah beliau bertaubat. Cuma kaedah penulisan kitab beliau dua jalan, akidah salaf dengan akidah khalaf, ya, dengan jalan dalil hujah akal dan sebagainya. Begitulah Imam Ghazali juga karang kitab dengan dua-dua jalan akidah, akidah salaf dan akidah khalaf. Jadi tak ada masalah kat situ, dua-dua betul, jalan akidah salaf dan khalaf. Jadi begitu. Beliau tak bertaubat daripada, beliau taubat satu kali saja. Kisah beliau bertaubat itu satu kali saja, tak ada dua kali taubat pula. Ada orang kata beliau bertaubat daripada akidah salaf, daripada akidah Mu'tazilah kepada akidah khalaf, kemudian bertaubat kepada, itu tak betul, tak ada dalilnya, tak ada ceritanya pun, tak ada diriwayatkan. Cuma cara penulisan kitab beliau, ya, akidah daripada akidah salaf dan akidah khalaf, beliau karang dua-dua kaedah, dan dua-dua itu betul. Dua-dua itu betul. Yang tak betulnya akidah salaf versi tiruan, itu yang tak betul kan. Imam Ghazali punya akidah salaf macam mana, Imam Abu Hasan Asy'ari punya karang akidah salaf macam mana, Imam Tahawi karang akidah salaf macam mana, itu yang betul. Yang tak betul yang separuh-separuh, dia salaf, separuh itu separuh ini kan isbat. Baik, kemudian begitu, hendaklah tunduk kepada kebenaran dan kembali kepadanya ketika ia tersalah. Kemudian melarang murid daripada ilmu yang boleh memudaratkan. Nampak ilmu apa yang boleh memudaratkan, maka hendaklah dia larang. Ilmu nujum, ilmu telik nasib, ilmu tengok tapak tangan, kan, ilmu merenung, macam-macam ilmu hikmat ada, kan. Sebahagian para ulama mereka tahu, mereka ada ilmu itu. Kalau di Yaman Utara ada, kalau di Hadramaut mereka tak suka dan mereka larang, sebab mereka ikut betul-betul jalan Imam Ghazali. Ilmu-ilmu yang macam itu yang boleh merosakkan. Tapi pelajar kita lagi suka nak tahu ilmu tapak tangan. Macam-macam kan. Ilmu ini hebatlah. Ilmu hikmat. Pelajar kita lagi suka minat ilmu macam tu. Tapi kalau dia Hadramaut dilarang. Tak boleh. Ilmu macam tu ada ketika perlu bagi pendakwah misalnya kan. Bagi pendakwah yang berhadapan dengan golongan etis dan seumpamanya, ada ketika boleh pakai untuk inilah kan, ada ketika. Tapi bukan untuk semua orang layak. Maka hendaklah satu orang guru tahan daripada ilmu yang boleh memudaratkan pelajarnya, dan melarang murid daripada menghendaki yang lain daripada Allah SWT dengan ilmunya. Bila dapat ilmu pelik-pelik macam tu, biasanya nak cari dunia lah kan, nak cari kemasyhuran, boleh dipandang hebat. Dan melarang murid daripada menuntut ilmu fardu kifayah sebelum selesai daripada menuntut ilmu fardu ain. Dan ilmu fardu ain itu ialah ilmu berkenaan dengan membaikkan zahir dan batinnya dengan takwa. Jadi hendaklah satu orang guru bimbing muridnya. Tengok anak murid ini dah lulus ilmu fardu ain, baru boleh sambung kitab seterusnya. Itu sebab cara kaedah ulama dulu-dulu belajar kitab, tak lulus tak boleh naik. Menghadaplah kitab yang sama walaupun bertahun, tak habis, tak lulus, ada periksa kan. Di kita di negeri Johor dulu pun macam itu. Tak lulus kitab darjah 1 tak boleh naik darjah 2. Kasih lulus faham naik. Kalau zaman kita, saya sempatlah dulu kan, tahun apa tu, tahun yang tu yang tak akhir lah kan. Siapa tak lulus tak boleh naik kitab, tak boleh naik kelas. Zaman tu zaman tak akhir pakai kitab lama. Lepas tu siapa yang itu pakai kitab baru semua dah. Jadi begitu. Tapi subhanallah, kita punya hafal itu untuk periksa, tapi melekat dia boleh dipakai untuk tiap tahun kan. Kitab tauhid, apa itu hukum akal, apa itu begini, kita hafal. Nanti darjah 2, darjah 3 boleh ulangi sama aja, tak payah hafal banyak kali. Perkara yang sama juga yang keluar nanti.
Cuma lebih lagi sikit lah. Begitu kaedah ulama dulu-dulu kan. Daripada satu kitab naik satu kitab. Jadi begitu. Maka hafalannya jadi kuat kan. Naik tahun, naik kitab, hafal benda yang sama, perkara yang sama. Cuma lebih luas lagi perbahasannya. Jadi begitu. Lepaskan ilmu fardu ain, barulah fardu kifayah. Sebelum selesai fardu ain, maka larang murid daripada baca kitab yang tinggi-tinggi. Kitab fardu ain dahulu. Kalau ada Hadramaut begini, kitab Bidayatul Hidayah, belajar dulu, hamalkan dahulu. Barulah baca kitab yang tinggi. Barulah boleh baca kitab yang lebih tinggi, Ihya Ulumuddin umpamanya. Bidayatul Hidayah, belajar, amalkan dulu. Ya. Safinatun Najah, belajar dahulu. Barulah tengok kitab-kitab yang lain. Barulah tengok itu. Kemudian memperbaiki diri sendiri dengan takwa sebelum ia menyuluh orang lain, supaya murid-muridnya dapat mencontohi amalannya dan mengambil manfaat daripada percakapannya. Barulah memberi kesan. Ada kisah satu orang, barulah dia punya percakapan itu memberi kesan. Ada kisah satu orang ni, dia ahli khutbah. Subhanallah, dia berkhutbah, Masya Allah, orang akan terus ikut. Cerita tentang bersedekah, orang semangat nak bersedekah. Cerita tentang jihad, orang semua nak korban fi sabilillah. Cerita pasal apa saja. Jadi ada satu orang ini, dia hamba sahaya. Dia hamba sahaya. Dia hamba lah. Jadi dia pakat dengan tuan imam ni yang berkhutbah. Tuan imam, ni saya ada permintaan, ada request. Nanti boleh tak khutbah nanti buat tajuk fadilat membebaskan hamba. Fadilat membebaskan hamba. Mudah-mudahan tuan saya bebaskan saya. Khair, insya-Allah. Boleh. Lalu si hamba ni tunggulah kan. Lepas seminggu tak ada. Lepas seminggu tak ada. Berbulan tak ada. Mana ni tuan imam kata janji nak buat tajuk bebaskan hamba, tak ada pula. Lepas berapa lama tempoh barulah keluar tajuk tu. Keluar tajuk tu, khutbah fadilat membebaskan hamba. Lalu orang yang hadir dengar khutbah, Masya Allah, semangat nak membebaskan hamba, nak dapat fadilat. Lalu yang si fulan tadi pun dah terbebas kan? Alhamdulillah. Lalu dia jumpa balik dengan tuan imam. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasihlah tuan imam buat tajuk ni. Alhamdulillah, sekarang saya dah bebas, dah jadi orang merdeka. Masya Allah. Cuma satu soalan, kenapa lambat sangat? Kenapa dah lepas makan masa baru keluar tajuk ni? Ala kulli hal, apa pun terima kasih jugalah kan. Masya Allah, begitulah. Nak minta maaf lah apa sebab dia terlambat itu. Tajuk tu sebab terlambat, sebab saya tak bercakap tiap-tiap khutbah saya tak bercakap kecuali saya dah buat dulu. Saya tak bercakap tentang satu-satu fadilat itu, tajuk itu, kecuali saya dah buat dulu amal itu. Jadi untuk buat tajuk membebaskan hamba, maknanya saya kena bebaskan hamba dulu. Jadi saya makan masa, kumpul duit ini sampai saya mampu beli seorang hamba, lalu saya bebaskan. Barulah saya boleh cerita menggalakkan orang untuk membebaskan hamba. Lalu Masya Allah, kalau begitu inilah agaknya sebabnya tuan punya khutbah, dia punya datang rasa kesannya tu luar biasa, menyebabkan orang semangat, menyebabkan orang semangat untuk beramal langsung, buat orang semangat langsung nak beramal. Macam subhanallah, guru-guru, tuan-tuan guru dulu kan, subhanallah, apabila cerita tentang fadilat pakai serban, Masya Allah, jemaah hadir semua pakai serban. Cerita pasal haram rokok, semua tinggalkan rokok. Subhanallah. Ni ada seorang Johor cerita kan. Subhanallah, Habib. Allah yarham Habib Abdullah dulu. Kalau mengajar luar biasa. Cerita pasal pakai serban, semua jemaah mana-mana tempat. Semua jemaah pakai serban. Cerita pasal pakai siwak, semua jemaah lepas tu semangat nak pakai siwak. Cerita pasal haram rokok, semua jemaah tinggalkan rokok. Kan, subhanallah. Maka begitu.
apabila satu orang dia buat apa yang dia cakap, dia jaga apa yang dia cakap, istiqamah, ikhlas, maka Allah SWT letakkan dalam hati para pendengar semangat untuk beramal, semangat untuk beramal. Jadi begitu hendaknya seorang guru dia memperbaiki diri sendiri dengan takwa sebelum dia menyuruh orang lain, supaya murid-muridnya dapat menjadikan contoh, mencontohi amalannya dan mengambil manfaat daripada percakapannya. Tapi kalau ada satu orang dia tak buat, kan? Dia suruh orang buat tapi dia tak buat, kan? Okey tak okey perkara itu? Itu satu perkara yang tercela lah. Tercela untuk guru itu. Tetapi tidak bermakna oleh sebab dia tak buat, dia tak boleh bercakap, kan? Satu perkara yang tercela dan untuk berdakwah kurang kesannya. Tapi macam mana pun adalah lebih baik dia bercakap juga, tetap dia berdakwah juga walaupun dia tak buat, daripada terhimpun dua perkara tercela. Satu, dia dah tak beramal, dan itu satu perkara yang tercela. Kemudian beramal tidak, bercakap, berdakwah pun tidak, maka dua kali tercela, kan? Dua kali tercela. Maka adalah lebih baik dia bercakap walaupun dia tak beramal. Adalah lebih baik dia menyeru kepada takwa walaupun dia tak berapa nak bertakwa, kan? Walaupun dia tak bertakwa, walaupun dia ahli maksiat, dia cakap, kena cakap ini perbuatan haram, ini perbuatan tuan pun sama, ustaz pun sama. Lebih kurang je, kan? Cerita zaman dulu-dulu lah, kan? Dengar cerita zaman dulu-dulu. Ustaznya mengajar wajib pakai tutup aurat, zaman British dulu, kan? Kat tempat-tempat inilah, tempat kita juga zaman itu. Jadi ustaz ustaz pun sama khayal. Zaman British bukan tuan-tuan guru, Masya Allah. Zaman British pun mereka ahli istiqamah. Ini yang bekerja dengan British, tapi dilantik jadi ustaz, kan? Dalam pejabat British itu. Tapi lebih kurang sama itu. Ya, tapi dia bercakap perkara yang betul. Akhir, kan? Dia tetap mengatakan ini haram, dia tetap mengatakan perbuatan ini tak boleh. Maka begitu. Sebaiknya sebagai seorang guru, dia beramal. Itu lebih baik, itu yang sepatutnya. Tapi kalau dia belum mampu beramal lagi pun, hendaklah dia bercakap. Sekurang-kurangnya tak terhimpun dua perkara tercela padanya, kan? Dahlah tak beramal, bercakap mengajak orang beramal pun tidak, maka itu lebih dua kali tercela. Jadi mudah-mudahan Allah SWT beri taufik kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. فدعنا بالإقبال وصلى إن شاء الله ربنا في الآخرة أن الله أختم لنا بالحسنى ورضى عنا وأن الله يحول أحوالنا ويحمس بالله شأن الأحوال ونعوذ بالله من أحوال أحد الضلال فعلى الجهال وأن الله أختم لنا بالحسنى ورضى عنا وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما مرت أن يصلى عليه. يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. يا
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih.